Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah, syukur kita pada petang ini kita dapat sekali lagi berkumpul di alam maya dalam satu sesi sembang santai projek akhir. Dan insyaAllah pada petang yang berbahagia ini kita akan membincangkan satu topik yang cukup relevan ketika ini, di mana para pelajar sedang bersedia untuk menyiapkan laporan projek akhir. Dan pada petang ini kita akan membincangkan secara santai berkaitan cara mudah sedia abstrak projek akhir. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih, tinggi-tinggi penghargaan kepada panel jemputan kita pada petang ini, iaitu yang berbahagia Dr. Zam Salwani binti Zamri, penolong Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Idris Shah. Apa khabar, Doktor? Okay, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, dapat sudi meluangkan masa pada petang ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Alhamdulillah. Okey, baiklah, Doktor. Kita pada petang ini terdiri, kita punya ahli mesyuarat kita pada petang ini terdiri daripada pelajar-pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam, iaitu dari program Diploma Kejuruteraan Awam dan Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar semester 5, yang mana sedang berusaha untuk menyiapkan laporan projek akhir. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan kepada doktor untuk menerangkan cara mudah sedia abstrak projek akhir. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cik Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Zam Salwani binti Zamri. Saya telah berkhidmat sebagai pensyarah bermula daripada 2002 sehingga sekarang. Saya mulakan, kenapa saya tampal gambar family saya? Kerana mereka adalah inspirasi saya, especially parents saya dan juga saya punya supervisor. Okay, saya mengharapkan semua rakan-rakan saya, pelajar-pelajar saya mampu ataupun lebih daripada saya. Okay, capailah cita-cita setinggi gunung. Okay. Okey, seperti yang dimaklumkan bahawa hari ini saya diminta untuk menerangkan berkenaan dengan abstrak. Okey, kita nak baca, kita nak tengok mana dia punya introduction, yang mana metodologi dia, yang mana result dia. Cik Rizal, yang ini bukan yang terbaik sebab ini adalah hasil pelajar-pelajar yang telah saya betulkan. Saya pun bukannya expert dalam English. Kalau ada kesalahan tata bahasa saya minta maaf. Tetapi saya nak menunjukkan isi kandungan yang ada dalam abstrak ini. Okey, baik. Okay. So, apa tajuk projek ni dulu, Doktor? Okey. Tajuknya adalah filtration concrete cover drain. Okey, itu tajuk tu kena masuk dalam abstrak permulaan. Yes. Tak semestinya, Okey. Ada pelajar yang boleh bantu saya untuk mengenal pasti introduction. Okey. Kita mohon feedback daripada peserta kita. Ayat pertama tu, Doktor, betul ke? Ayat mana? Cuba baca. Filtration concrete cover drain is a product made from previous concrete for filtration purpose, betul? Betul. Sambung lagi. Ada lagi tu? Ada lagi. Ada lagi? Ada. Teruskan, Razi. It can be classified as a filtration concrete cover drainage. Cover drain needs to be installed in order to avoid the pedestrian face and incident sampai fully concrete. Itu dah terlebih dah, Razib. Oh, dah terlebih, Doktor. Dah terlebih. Okey, introduction hanya ayat pertama dan ayat kedua sahaja. Okey, ayat pertama dan ayat kedua sahaja. Okey, boleh tak kenal pasti, ada tak pelajar yang boleh kenal pasti which one is the problem statement? Okey, terima kasih Razib bagi feedback. Seterusnya kita alukan lagi pelajar lain yang nak mencuba untuk mengenal pasti problem statement, betul ya? Yes. Okey, ada siapa nak try? Kenal pasti masalah ke, Doktor? Ya, problem statement. Ya, silakan Farhan. Statement dia
ayat ketiga. Start with Ya. cover drain needs to be installed in order to avoid the pedestrian face and accident because of the poor cover drain such as vandalism, problem or damage. Okey, betul. Yang itu. Tapi saya tambah sikit lagi. FCCD replace the steel cover drain with fully concrete. So, itu adalah tujuan FCCD dilaksanakan. Okey. Saya nak supaya orang tahu apa berkenaan dengan produk ni, saya tambah sikit lagi berkenaan dengan produk saya. That's why saya tambah FCCD replace the steel cover drain with fully concrete. Moreover, this product also created as a water filter. Okay, so this is the introduction dan problem statement yang terdapat dalam abstract. Sikit aja kan? Dalam 3-4 ayat sahaja. Okey, cukup dah kat situ. Bab Cukup 1 selesai. Ya, bab 1 selesai. Okey, Belum, kemudian objektif tak masuk lagi. Okey. yes. So, which one is the objective? Start therefore. Okay, therefore, the objective of this product is to identify the water quality. Saya pilih hanya satu sahaja objektif saya kerana dia dah merangkumi keseluruhan saya punya produk ni. Okey, untuk design ke, untuk develop ke, tu tak Tak masuk ada. dalam ni. Saya tak masuk. Saya menganggapkan okey, sebab tujuan filtration cover drain ni adalah untuk menapis air, untuk filter air. So objektif yang ini mampu untuk melihat keupayaan produk ini. Okey. So kemudian objektif dah ada. Which one for the methodology? Any student? Okey, ada feedback lain? Terima kasih Razif tadi bagi feedback. Seterusnya kita nak kenal pasti metodologi. Siapa boleh tolong? Siapa nak cuba? Ada? Siapa nak guna? Tak ada je, saya nak try lah. Silakan Zip. Terima kasih. Saya rasa Tahniah. hanya kita saja yang berada dalam channel ni. Faham. Tak apa. Kita teruskan. FCCD was made from a waste material. Betul ke doktor? Betul. Itu adalah metodologi. Yes. Okay, sampai Sampai in addition, sampai purpose. Water quality purpose. water quality and hydraulic test. Okay, itu adalah metodologi lagi. Contoh Okay. saya start. The FCD was made from waste material. Saya menceritakan material dia. Okay, kemudian kita tambah lagi material lain, seramik dan charcoal. Kemudian water quality and hydraulic test. Itu adalah test yang saya laksanakan. Okay, saya kat sini saya tak beritahu kat mana dilaksanakan. Tak menjadi masalah. Kita tak sebut. Okay. Have been done in order to test the effectiveness of this product. Okay, itu adalah metodologi saya. The test of the water quality consists of total suspended solid and pH. Itu pun adalah metodologi saya. Okay. Okay. While to test the flow rate that can infiltrate through the pervious concrete part has been done to avoid flood problem. So itu pun adalah saya punya metodologi. Metodologi lagi. Okay. So kita dah habis dah metodologi saya. Saya tak sebut pun saya punya saiz berapa dekat sini. Kalau tambah pun boleh sebenarnya. Tapi saya nak dia adalah simple. Okay, so dekat sini doktor dah ceritakan tentang bahan dia. Kemudian dia nak gunakan uji kaji apa yang dijalankan, serta dia menguji apa dapatan pH, eksperimen apa yang akan dapat. Yes. Okay. Kemudian saya dah masuk start dengan saya punya dapatan. Okay. Based on National Water Quality Standard in Malaysia,
it shows that the water quality for TSS is class 1. So this is the best result yang saya ada. Sebenarnya ada 3 results, ada 3 sampel. Tapi sampel yang kedua adalah yang terbaik yang mampu untuk comply pada kelas pertama berdasarkan standard NWQS. Okay. So dah TSS, kemudian the best dalam kelas sampel yang sama, while pH test is normal reading 6.5 to 8.5 in class 2. Okay. So itu saja yang saya ceritakan tentang saya punya results. Okay. Untuk meyakinkan, it is proof that FCCD is increasing the water quality as compared with the conventional product. Okay. Itu dah mengambil conclusion saya. Oh, okay, dah masuk conclusion. Dah masuk conclusion. Okay. Tapi saya tak habis lagi dekat situ. Sebenarnya, moreover, the flow rate is acceptable because with the highest flow rates, the water can infiltrate without any obstructions. So itu pun adalah conclusion saya. The water can infiltrate without any obstructions. Okay, so keseluruhannya dah merangkumi beberapa aspek. Okay, conclusion dah masuk kat situ. Recommendation ke tak payah masuk kat situ kat sini saya tak masukkan recommendation. Tetapi saya masukkan dia punya significant. Last kali sebenarnya as conclusion tu adalah FCCD is a type of drain in construction industry that can improve the water quality. Saya kata construction industry ni boleh mengguna pakai FCCD ni. Okay, ayat terakhir tu sebenarnya menguatkan keseluruhan kajian. Yes, can improve the water quality. Okay. Maksudnya kalau kata kita baca abstract ni, kita baca ayat yang terakhir tu, kita dah tahu dia berkaitan tentang kualiti air. Yes. Kemudian baru kita tengok dia punya produk dia apa. Sebenarnya daripada introduction kita dah tahu sebenarnya apa yang produk dan apa test yang akan dilaksanakan. So daripada sini, daripada abstract ni, kita nampak keseluruhan perjalanan kita punya pendidikan, research kita, study kita. Okay. Alright. So saya rasa slide saya sampai sini saja, Cik Rizal. Keyword tu apa dia Dr.? Keyword ni, contohnya keyword ni kan. Ini sebenarnya penulisan untuk jurnal. Keyword ni kita tak ada dalam reports ataupun dalam thesis, tak ada. Cuba kalau kita buka jurnal, ada keywords. Keywords yang pertama ini kita perlu, kalau nak cari sesuatu perkara, perkara inilah yang kita cari dulu. Kalau bahasa sekarang ni hashtag kot. Kita berkaitan kalau dalam abstrak ni, perkara pertama adalah concrete cover drain saya. Lepas tu baru saya concrete. Walaupun tak ada dalam ni, adalah satu perkataan tentang pervious, tetapi sebenarnya inilah perkara ataupun produk ini berkaitan dengan dua perkara ini. So kalau kata baca kita benar, kita cari perkataan ini dulu. Okay, baik. Dia sebenarnya kedudukan dia pun memainkan peranan yang penting. Kedudukan apa tu? Kalau kita tulis previous concrete dulu. Kalau previous concrete dulu, maksudnya previous concrete adalah perkara yang paling penting. Kalau kita tulis concrete cover drain, itu adalah perkataan yang paling penting. Okay. Dia ikut hierarchy. Mana yang berkaitan, kaitan utama dalam kajian kita. Yes.
sampai sini saja kita punya Okey, sembang terima santai projek kasih. akhir. Semoga dapat iktibar, dapat sesuatu yang terbaik untuk kita kongsikan, untuk kita buat kita punya penulisan satu hari nanti. Jadi sampai sini Okey. saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Sekian, wabillahi Okey. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.